Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم القائل لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Itulah sedang hadirin yang dikasihi sekalian. Jadi hari ini dan tiap-tiap kali kita dok sahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dok sentiasa usaha nak sahut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana cerak siapa dia yang memikul ajaran yang bahasa Arab yang panggil risalah. Risalah ni yang panggil satu cut mai lah kalau kita kata, tapi sebenarnya bukan cut mai, bukan surat, bahkan dia ajaran ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dia azam dan dia benar-benar dia amat-amat mati nak memikul akan risalah ning dia cerak dah tak ada balasan selain pada syurga, iaitu dia jadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman lalu dah. Kita gak nak ayat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segi rahmat dia tu hasil daripada salah satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dah. Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai 100 rahmat, hanya yang turun di atas dunia ning satu rahmat saja. Manakala hari akhirat tu 99 rahmat, pasti dia tarik rahmat hak satu ni pula di atas muka bumi ni gi hipong semula, gi buat situ cukup 100 rahmat demi untuk nak merahmati hamba dia. Jadi kita apabila kita terasa gitu tu gapo tujuan? Terasa situ tu kata kita marilah hari ni kita terasa kata kita mai galak, kita mai suka, kita beribadat dalam bentuk kata gembira. Balas tu. Hari ini kita beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti kata sekalipun hati aku ni kecut, sekalipun air muka aku berkeruk, sekalipun di kepala ni banyak urusan begitu gini, hak rumah tangga, hak anak bini, hak macam-macam, tetapi kita terasa kata marilah hari ini kita beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kata kita gembira dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan seruan saja saya saja dak. Bahkan ini adalah seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, suruh sebar dengan kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita pakat-pakat galak, mari kita pakat-pakat suka, mari pakat-pakat kita suka ria. Hak dia lari hak suka ria, wala tafrahu innallaha la yuhibbul farihin. Hak tu hak pesen suka, hak pesen telucuk lekah, ataupun hak suka hak pesen telucuk orang panggil gapo dia ni nyace. Hak tu tak boleh. Balas tu suka pesen telucuk nyace tu tak sah. Suka ada batasnya, terutama batasnya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana gapo gitu lalu tu,
Oleh kerana di awal-awal lagi dah, belum pada kita nak jadi ni, belum pada nak jadi langit dan bumi ni, Allah Subhanahu Wa Taala kita kalau ia nak jadi langit bumi, ia tulis di sisi dia di al-arsh, ia tulis kata wa rahmati sabaqat ghadabi, selalu dah. Belum pada nak jadi semua makhluk ni, belum nak jadi langit bumi hak kita tengok kata cukup hebat ni, ia tulis siap-siap dah wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmat aku lebih mendului kemarahan aku. Situ kita berasa nak suka dia. Yang kedua pula dah, apabila dia jadi manusia, nak ayat atau ucap Allah Subhanahu Wa Taala yang mula-mula dia kecek dengan tu ada. Lain pada wa'allama Adam al-asma'a kullaha, hak tu dia tunjuk ajar. Hak ni hak dia kecek pasal terus lalu dah gapo dia. Setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala ia jadi tak ada dan masuknya roh ke kepala dia tu, masuk melalui kepala dia pergi beresing situ. Apabila beresing, malaikat kata ke dia, kata olehmu wahai Adam, alhamdulillah. Tu ucap pelak kita. Lepas tu mana kata ucap pelak manusia lah. Adam pun dia kata alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada dia, berfirman kepada dia, yarhamuka rabbuk, yarhamuka rabbuk, mung dapat rahmat dari Tuhanmu. Tu ucapan pertama hak Allah Subhanahu Wa Taala kecek dengan tak ada. Masya-Allah, la quwwata illa billah. Lepas tu gak gi akhir sekali kita ambil di humi, suk di hujung. Hujung Allah Subhanahu Wa Taala dia kata syurga dia ni rahmat. Lebih-lebih lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu hadis qudsi dia kata anti jannati arhamu biki man asya. Dia kata pada syurga, mung wahai syurga, rahmat aku nak merahmati kepada siapa saja hak aku kena. Pada humi dengan setak dengan rahmat, hujung sudah dengan rahmat, celah-celah tu gak tak ada kena kecek lah. Kita dikawal dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala tu kita naik kapal terbang nak buat ibadat haji tu wasa serius boleh-boleh dah. Bimel aku boleh nak kapal terbang hak pisik, tak ada campur dengan orang asing, tak ada campur dengan orang mendedah aurat, tak ada campur dengan orang hak buat begitu begini atas kapal terbang wasa serius boleh-boleh. Tapi tak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala selaku Ar-Rahman yang dak kawal kapal terbang tu. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa rahman. Tak Nabi mai naik kereta api walaupun bercampur dengan orang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, naik kapal terbang duk bercampur dengan orang duk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingkari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, tak sabi mai ma yumsikuhunna illa rahman, kerana Allah Subhanahu Wa Taala selaku Ar-Rahman duk kawal benda tu. Hanya kalau takdirnya jadi juga ni jatuh kapal terbang misalnya, hak tu termasuk kata kita ni mendengar dunia hal keadaan syahid wa yattakhidha minkum syuhada, dan dia pilih di kalangan puakmu nu akan yang jadi syahid. Dan antara hak dia pilih di kalangan puakmu yang jadi syahid, dia pilih di kalangan puakmu di antara orang panggil di kalangan orang perempuan isteri tu yang mana dia mendengar dunia hal keadaan dia saling dia beranak, yang mati syahid juga. Lepas tu di kalangan kita pula dia pilih hak ramai-ramai pula dah. Biasanya apabila kita mai berkahwin segu-segu, sepasal-sepasal, lelaki perempuan dia ada anak, dia tubiklah anak tu. Lepas tahun, lepas 10 tahun ke berapa tubik anak. Tetapi orang hak mana tu, orang hak mana tak ada apa. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dia pilih di kalangan hamba dia tu nak jadi mana. Tu nak ayat kata kita terasa kata oh kita bahagia. Tapi bila kita terasa bahagia? Apabila kita mengenal diri kita. Kita tahu akan hakikat kita. Kita tahu akan tuntut dari kita tu kita kena buat gapo gatik. Situlah terasa kata sungguh. Kita kadang-kadang kita mai terasa kata buat apa lah aku dah jadi manusia. Kalau aku jadi batu kayu pun lebih baik. Kalau aku jadi batu pun lebih baik. Tak. Supaya kalau jadi batu pun ya kena dak tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Batu kayu dak tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak sudahlah dengan orang panggil nak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, walakin la tafqahuna tasbihahu, tapi kita tu tidak memahami akan
mereka duk tasbih balas mana, tapi nak ayat tak ada terlucuk lah daripada beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hak pak beza dia di mana? Awal-awal Allah Subhanahu Wa Taala dia jadi dengan tangan dia. Kita ni berakidah alhamdulillah dah. Wasa senir dah, tak ada kecek banyak. Apabila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala jadi dengan tangan dia, kita tak ada kena cari balas mana tangan, ada apa putong jari, beko kata ada beko, tangan tak ada kena kecek lah. Alhamdulillah situ senir dah kita ni. Pak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dia jadi dengan tangan dia. Satunya al-arsh. Hebat tu dah, al-arsh. Hebat al-arsh, tak ada hebat dia, harga dia kira tengok ya. Kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala tu hebat al-arsh. Kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala siapa dia? Allah saat ni Al-Ghaniyul Hamid. Maha terkaya lagi maha terpuji. Kira tengoklah. Dah. Lepas tu yang keduanya al-qalam, dia jadi dengan tangan dia. Kalam saat ni. Suruh tulis apa saja di mula-mula jadi al-kaun ini, siapa hari akhirat ni kok habis atas kita tiap-tiap orang ni ada belaka siap-siap dah al-qalam. Nak ayat terperene al-qalam tu pun hebat, tak ada orang nak royak dah. Tu dia jadi dengan tangan dia juga. Manakala makhluk yang ketiga dia jadi dengan tangan dia, iaitu Jannatu Adn, syurga Adan. Katanya syurga Adan ni awal-awal yang orang panggil penduduk pertama dalam Jannatu Adan ialah Adam alaihi salam dan ibu kita Hawa, kedua-dua tu alaihi wassalam. Jannatu Adan ni dia buat dengan tangan dia tu selaku syurga pertama. Lepas tu selaku syurga hak bawah. Kita ambil mana, kita tahu mana kata Jannatu Adan ni, wallahu taala alam, syurga pertama dan syurga hak bawah sekali. Dua alasan. Alasan pertamanya seperti kata saat ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu jannata adnin biyadihi. Allah Subhanahu wa taala jadi syurga Adan dengan tangan dia, wa gharasa asjaraha, dan dia pocok tanah, pohon-pohon kayu dia dengan tangan dia juga, wa khalaqa fiha thimaraha wa syaqqa fiha anharaha. Pocok tanah, buat jadi tubik buah-buah dia, berjalan sungai-sungai dia tu, kemudian dia suruh kepada Jannat Adn, takallami, suruh dia kecek. Suruh syurga Jannat Adn suruh mulut, tolong mulut sikit. Mulut hak dia, mulut hak pertama sekali Jannat Adn yang mulut dia kata gapo? Qad aflahal mu'minun. Nampak dah tu dah? Awal-awal sekali syurga Jannat Adn yang mulut nak ayat atau dia bangga, mu akan masuk aku, wahai manusia akan yang memperoleh aku ni. Siapa dia? Qad aflahal mu'minun, terberjaya orang mukmin. Nampak dah tu dah? Lepas tu alasan yang keduanya kita kata Jannat Adn sebagai syurga pertama, lapis pertama, iaitu semua sebut ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang menyebut katanya sungai mengalir di bawah dia Jannatu Adn. Sungai yang mengalir di bawah dia tu Jannatu Adnin tajri min tahtiha al-anhar, Jannatu Adnin tajri min tahtiha al-anhar. Semua ayat besar-besar itu tu membuktikan kata sungai tu bawah Jannatu Adn, dalam arti kata lapis pertama, lepas tu pergi seterusnya hingga lapis yang ketujuh. Manakala Jannatul Firdaus tu di situlah ia tepat air mata hak sungai saat ni. Tapi hak mengalir hak bawah, hak hak bawah sekali. Yang ketujuh tu Jannatul Firdaus, yang atas pada dia tu terus teras lalu dah, iaitu Al-Arsh, Arsyur Rahman. Tapi hak kita dak bimbing sekali setelah mana syurga dia kata qad aflahal mu'minun, Tuhan pula dah bersumpah, wa izzati wa jalali la yujawiruni fiki bakhil, dan demi perkasaan aku dan kehebatan aku dan keagungan aku ni, tak akan jadi jiran aku pada mung ni, tak akan orang mendiami mung ni dekat dengan aku di Jannatul Adn, seorang yang bakhil, seorang yang kedekut, seorang yang kupik. Na'udzubillah min zalik.
Dalam arti kata, kalaulah syurga pertama kita tak ada berjiran dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hal keadaan kita kedekut, sama telah syurga yang ketujuh ataupun yang kedua. Hak pertama lagi dah Tuhan supah. Lepas tu Tuhan supah saat ni, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Hak tu yap supah ngak api neraka. Hak ni yap supah kata tak akan jadi jireku seorang yang kedekut. Pas kita mai tengok radak-radak hak kita kedekut bersama mana. Kadang-kadang kita kedekut dengan diri kita, lagilah. Kita nak kopeh perut kita senyap mana nak jadi kepeh perut kita dah. Rapak tu le belakang pun lagilah. Dah. Tak ada apa nak gano. Kita ada harta tapi kita nak kedekut atas diri kita lagilah. Pas kita nak mau jadi kupik dengan keluarga kita sikit sebanyak bawah kawan lain kita lagilah nak gano. Dah kita hati kerah gak dah. Perut pedang kita kerah lagilah. Anak bini kita gapo tu kita tak semado, ada sikit sebanyak tak se demo nak tu tak leh nak ni tak leh. Terhadap masyarakat sikit sebanyak kita tak sepetegar dengan demo tak sepesaing lagi nak gano dah. Kita dak kerah perut sore sikit sebanyak hab urusan masyarakat kita dak rasa kerah perut wasa tak peduli, kita boleh duk sore kita dah kita kaya ni tak ada campen pada demo. Tetapi dia kupik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tak kita nak kata lagilah. Wasa sudah tak kita nak kupik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak itulah ajari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak ada nak banyak. Ya buat kita ni, ya sebut lalu dah, ya seru. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya tu, ya seru pada negeri assalam, negeri sejahtera. Sinilah jelas-jelas bagi kita ni. Nak ayat kata sang baniakat orang panggil sang baniakat santipak tu kesejahteraan ni adalah tuntut dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita sahut nak buat haji tu orang panggil siapa seru dah. Hak Nabi Ibrahim dak seru pada kita. Hak tu dia seru kita nak gitu tunai satu ibadat, satu rukun yang kelima pada rukun-rukun Islam. Hak ni dak secara umum lalu dah. Wallahu yad'u ila daris salam ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Seru yang nak situ, dia nak balah tu. Allah Subhanahu Wa Taala selaku assalam yang nak balah tu, ya seru kita. Tapi di situlah kadang-kadang kita terasa kata belah ke diri juga. Kita terasa kata kita insaf. Asal dia insaf tu isah. Isah tu hak tulah dah insaf. Tapi dia bunyi belah isah. Dia bunyi dia baca jadi cewek isah tu kat wasa belah ke diri. Padahal dia mai pada bahasa Arab insaf. Insaf ni makna kata tak keadilan atas diri kita. Withau kata hakikat kita. Withau kata harga kita gapo dia. Allah Subhanahu Wa Taala dia jadi dengan tangan dia di kalangan beberapa makhluk dia berjadi saat ni. Kelik semula pada beberapa makhluk dia berjadi dengan tangan dia, iaitu satunya al-arsh, yang keduanya al-qalam, tiganya jannatu adn, yang keempatnya manusia. Wa khalaqtu biyadayya. Allah Subhanahu Wa Taala dia bahasa kata manusia ni dia buat dengan tangan. Tak sebaris situ al-arsh. Kira tengok harga dia. Lepas tu yang keduanya kalah kira tengok harga dia. Yang ketiganya jannatu adn kira tengok harga dia. Yang keempat kita duk sebaris situ. Kita orang yang keempat. Kemuliaan kita, harga kita ni masya-Allah la quwata illa billah. Lepas tu sifat tepi hak pak-pak ni. Mari beza pula dah kita dengan ni sebuah hak pak-pak ni, hak lain tak nak kecek dah. Anak pinak orang panggil beratai gapo saja tak nak kecek dah, malaikat bukit buka buah kayu tak nak kecek belaka dah. Hak pak-pak makhluk ni pula dah yang mari beza pula dah kita ni. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiup pada jenis manusia ni daripada roh aku. Beza dah lah. Saat ni pak-pak saat ni beza dengan hak lain dah. Dari segi tanah itu beza dah. Pak-pak saat ni sebuah pada malaikat, ni sebuah pada lain. Lepas tu hak dalam pak pula dah. Tanah itu boleh terpilih manusia. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Tiup daripada roh. Roh ni gapo dia? Kalau roh sekadar kata nak bergerak pergi kiri kanan, nak pergi depan, nak hadap depan, nak kelip belakang tu, sekadar kata roh tu,
Tak ada beza kita dengan malaikat. Tak ada beza kita dengan burung. Tak ada beza dengan kita kalau kita nak banding bahasa kasar agak dengan lembu deh. Sebab semua ni ada roh belaka. Nak boleh bergerak pergi kiri kanan ni. Bahkan pokok kayu sedikit pun daripada ya butir pergi kepada duk ceding pergi kepada duk cabai duk berdahai gapo tu. Semua tu perlu pada roh. Pas roh gapo ya beza sini. Iaitu ruhul aql. Roh akal fikiran. Roh akal fikiran ni menyebabkan beza di antara kita dengan malaikat. Malaikat ni kalau orang 4 putong kali misalnya. 4 putong kali Tuhan ajar dia kata hak ni kali waibak. Patu hak lagi Tuhan tak ada ajar dia. Dia tak ada, dia nak ayat tak boleh dah. Dia boleh ayat kata kali waibak sa ya. Untuk papai putih ya. Kenapa apa? Karena ilmu dia tu tauqifi, ilmu dia terhad. Wa 'allama wa astaghfirullahal azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilmu dia terhad. Tuhan ayat Tuhan ni kalau waibak 3 potong kali lagi pun nak jawab tak boleh dah. Tapi manusia marilah kalau balas mana pun dia boleh ayat kata ni kalau waibak, ni kalau disa, ni kalau paka, ni kalau merah, ni kalau hijau dia boleh royak. Situlah dengan roh dia tiup pada kita ning-ning. Dia ambil tindak secara berat. Akal fikiran kita, ya kerana pada kita akal fikiran kita dia jadi beza kita dengan makhluk lain dah. Situ tu dia tepat dia nak tarik sikit dia nak tindak. Balas mana? Seperti mana penghuni neraka mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'id. Kalau benar-benar kami amat mati, kalau benar-benar kami dengar orang nasihat, kalau benar-benar kami peduli orang tunjuk ajar, nescaya kami tak ada jadi penghuni neraka as-sa'ir. Tapi tak ada roh, kami tak ada dengar. Kami tak ada amat mati, sebab itulah dia jadi situ. Situlah hak tempat tu. Lepas tu bahkan pula dah, ya pergi kernia pula dah, rezeki pula dah. Rezeki seperti mana Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jadi kita nak selalu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala murah rezeki, nak tahu kata rezeki kita murah sikit sebanyak, tengok. Jalan hak baik kita boleh turut, jalan hak tak molek kita boleh berjauh, yalah dah. Yalah dah rezeki tu. Sebab Nabi dia kata Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjuklah kepada kami ni akan benar supaya jadi nampak zahir lahir di mata kaca mata kami ni kata tu benar, warzuqni ittiba'ah, dan rezekilah kepada aku ni supaya aku boleh turut. Patut sebaliknya wa arinal batila batilan warzuqni ijtinabah, dan tunjuk pada aku akan batil tu jadi nampak batil jelas-jelas, nampak jelas-jelas tapi tak boleh turut. Hagana tak boleh turut, duk tapeng dengan pemperakyo. Allah musta'an. Susah duk tapeng dengan benda sikit ya. Warzuqni ijtinabah tak boleh nak tunai situ. Dan hidup menghalang situ daripada Allah. Belahlah kita. Situlah nak ayat kata apabila perkara-perkara ning-ning kita berasa duka cita lah. Patuh duka cita di sini. Ya ke seterusnya kita mari tengok. Kita pergi perlas sikit sebanyak al-arsh. Langit bumi pertama nisbah pada langit yang kedua ni seperti mana sebiji duduk di tanah padang. Langit pertama nisbah pada langit yang kedua seperti mana sebiji duduk di tanah padang. Kita paling belakang ni suruh orang tahu sebiji di tanah padang. Pakai suruh kita cari. Cari tak temu. Kalau kita tahu sendiri tu boleh tahu kita perhati nak jatuh mana sebiji saat ni. Boleh kita tahu. Tapi dia kita paling belakang suruh dia mau tahu. Pas suruh kita cari. Malah carilah. Sepagi sampai gelap pun tak bertemu lah. Boleh-boleh pun nak bertemu mana sebiji daripada tanah padang. Ini langit pertama nisbah pada langit yang kedua. Manakala langit yang kedua nisbah pada yang ketiga, balah tu lah juga. Nisbah yang ketiga, hak tiga nisbah pada yang keempat, balah tu seterusnya sampai yang ketujuh. Yang ketujuh nisbah pada Al-Kursi, balah tu lah juga sebiji daripada dalam tanah padang saat ni. Dan mana Al-Kursi nisbah pada Al-Arsh, sebiji di tanah padang. Pak kita duk celah tu.
celah tu. Kita ni duk celah tu. Walaqad karramna Adam, Bani Adam wa hamalna. Nampak jelas dalam Tuhan keramat kepada kita. Keramat pada kita, keramat pada jins. Jenis-jenis kita ni keramat dah. Lepas tu dengan akal fikiran kita pula dah keramat pula dah. Manakala al-arsh saat ni kita main kecek. Nak jadi tahu kata harga diri kita duk celah ni kita nak memperolehi perkara-perkara ni bukan dak mudah, tapi kita start dengan berita gembira sebab kita ni perlu kata kita ni kena duk serenok dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Lalu itulah al-arsh saat ni pula dah. Pamikul dia tu 8 orang. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Bentuk sifat satu-satu saat ni itu ambil so daripada hak 8 saat ni. Kaki dia, tapak kaki dia di bumi yang ketujuh, kepala dia di langit yang ketujuh. Satu malaikat, lepas tu pergi pukul 8 orang malaikat. So saat ni tapak kaki dia duduk di bumi yang ketujuh, kepala dia di langit yang ketujuh. 8 ni mereka berkata, ma'azamaka ya Allah, oh maha agung kamu wahai Allah. Kaifa nahmiluka, bagaimana kau kami nak memikul. Tu hebat dah tu, tapak kaki di bumi, kepala duduk di langit dah. Tapi dia nak ayat kata, balah mana maha agung kamu wahai Allah, bagaimana kau kami nak memikul. Tuhan kata, qulu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kata olehmu, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sini dapati kata, apa saja kita nak menghadapi satu-satu ujian, satu-satu cabaran, satu-satu benda perlu pada kekuatan, tak ada kira lah. Sama ada kekuatan fisik, sama ada kekuatan maknawi jiwa kita perlu pada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. So situ kita boleh. Yang keduanya pula dah gedung di bawah al-arsh pula dah. Al-arsh ni tempat hak cukup mulia. Kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghaniyul Hamid saat ni. Deh. Bawah tu gedung bawah tu gapo dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Siapa dia nak gedung hak di bawah al-arsh ni nak kaut banyak mana? Kaut gilah. Tak ada tepih, tak ada sekat, tak ada kata orang tu boleh, orang ni tak boleh, orang kaya boleh, orang susah tak boleh, orang hak putih boleh, orang hak hitam tak boleh. Tak. Siapa dia cekak kaut gilah. Kaut lah mana? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. So situ. Manakala di antara langit pertama, langit yang kedua pula dah nak lepas. Jarak perjalanan di antara langit pertama dengan langit yang kedua tu, di antara langit dengan langit yang setelah pada tu kalau kita pergi lepas burung uya terubai, jangan berhenti. Sia malam jangan berhenti. Laju jadi tang, laju jadi super. Ya kena guna 700 tahun lebih. Burung saat ni kita dilepas di kepala ning ni, lepas dia terubai tak ada berhenti 700 tahun. Siapa mana? Situlah di antara langit pertama dan langit yang kedua. Apa dah tu dah? Lepas tu apabila balah tu mari peristiwa Isra Mi'raj. Demo royak atas Nabi mung naik ke langit yang ketujuh malam ning. Lepas tu dia kelik semalam tu lah. Lepas tu toto dia hampar tempat dia tidur tu, duk panas-panas lagi. Balah mana? Selalu Abu Bakar dia kata, in kana qad qal faqad sadaq. Kalulah dia kata balah tu sungguh, maka benarlah dia. Sedap dia cabar. Dia cabar orang Quraisy saat ni, dia ambil manhaj kata yakin. Hak ni kita perlu pada manhaj yakin ni. Dalam arti kata kalulah hadis sahih, insya-Allah aku nak beramal dengan hadis tu. Seperti mana Abu Bakar dia kata, kalulah benda ni tubik pada bibir mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka benarlah, tak nak kecek banyak dah. Aku percaya lebih pada tu lagi. Tu yang kata naik langit yang ketujuh. Kalau takdirnya ada langit yang sampai ke 10 misalnya. Ya percaya lagi. Ya jom bertaruh mengenai ayat alif lam mim ghulibatir rum
akan benar oleh Ar-Rum dan akan kalah oleh orang panggil kaum Farsia tu. Dia yakin dia bertaruh 10 ekor unta, 10 ekor unta, 10 ekor unta. Dah, suk siapa dia benar sungguh. Dia benar dengan dia yakin serta balah tu sungguh. Tetapi takdir kalau dia rugi, tak ada salah dia rugi. Karena dia bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak kita nak nah. Dia bela Rasulullah ni kak sabit tulah. Tak ada dah orang hak ketika sakit. Dalam selama dia hidup tu tak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suka secara tubik suara. Tak ada. Habis bertinggi dia senyum, nampak gigi dia putih jelepak, comel, senyum. Tetapi hari dia nak meninggal dunia tu kak, dia kata kepada Fatimah anak dia, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku ni sakit seperti mana 2 kali gana orang lain sakit. Atas aku seorang ni sepengah 2 kali gana orang sakit. Kalau orang tu sakit, ambil di kepala dia, suk kaki dia, 2 orang ambil di kepala, suk kaki sakit. Dok atasku seorang. Padahal itu pun hari-hari nak tak ada tu, hari senang dia nak tak ada tu. Nyingi selok tabir dia tengok Abu Bakar duk semayang dengan puak-puak sahabat dia. Tabassama yadhaku, senyum nak tubik suara. Saat ni kita royak kata kau hidup sehat saat ni dah. Tak biasa dia nak dia suka tubik suara. Sama telah apabila dia sakit 2 kali gana atas tubuh badan dia. Sama telah dia hidup napak. Orang panggil benar-benar duk tayar, dak pe mata dia setak daripada dia pergi Ghar Hira, dia sore diri. Sore diri pergi kepada Ghar Hira, duk sore nak cari kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala hingga dia dapat. Sampai hari dia meninggal dunia, bilangnya orang sahabat mengikuti dia tu 100,000. 100,000 setak daripada sore naik atas puncak bukit Ghar Hira, Gua Hira. Dia pejam mata dalam jarak 23 tahun 100,000 orang. Dia tak nampak belakang. Dia nampak situ tulah kita ni apabila dia pejam mata. Ya memang dia pejam mata rapat dah dia tu. Tak nak kecek dah dia pejam mata rapat. Tapi kita buat kedok nak jadi dia berlebih pejam mata rapat lagi. Dalam arti kata apabila dia royak hari belum pada dia nak meninggal dunia tu di khutbatul wada' di Arafah, dia panggil sahabat dia. Dia suruh royak sahabat, tolong gi royak tanya semua 100,000 orang ni, aku menyapa dak gi ajari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak senang, tak rasa susah. Duk rasa kecewa lagi, duk rasa wasa buat perang duk lagi cuai lagi. Tak tanya sahabat semua 100,000 orang ni, aku tunai dak lagi ajari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berjawab dalam bersuara satu, suara soya. 100,000 saat ni pakai bersuara, nashhadu annaka addaital amanah wa ballaghtar risalah. Kami nyaksi kata kamu ni wahai Rasulullah telah tunai amanah dan telah menyapa risalah. Situ tu tengah-tengah tu turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Tu redha pada kita ni ajari al-Islam dan sepenuh nikmat dia. Sini ni 2 orang beza sikap. Sikap orang hak perkasa Umar bin Khattab dia suka. Oh serenok, tak ada porah sepenuh dah ajari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada porah cukup lekat dah. Alhamdulillah tak ada bimai porah. Abu Bakar teriak. Abu Bakar teriak, dia kata, lepas tu pakak mari tanya, kok mana leh awak Umar duk serenok tapi mung ni duk teriak. Ya teninglah melawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa saja dia sapa kepada kemuncak, burung pun supo apa saja dia kena patah turun. Ni ya patah turun. Patah turun ni dalam arti kata meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah dia tinggal sampai hari ni 1400 tahun saat ni ajaran dia tu tak ada putus-putus. Setelah lagi pukul Zuhur, setelah lagi orang ber seperti mana Bilal dia ber sebelum pada 1400 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar dah. Hak tu lah semenjak daripada 1400 tahun kita akan
best lagi apabila tibanya waktu zuhur. Hak tu lah tu. Nak ayat tak ajari dia tu. Lepas tu nak ayat kata dia tu kasih tak ada kasih kita kira tengoklah. Di pada mahsyar tu dia mari panggil kata mari ummati ummati. Panggil umat dia suruh mari. Lepas tu pakak gi lah. Pakak nak gi nak minum. Kalau dia tak panggil pun kita nak gi dahaga ni. Duk susah habis cekak dah ni. Kalau dia tak panggil pun kita nak gi. Sama telah dia panggil. Pakai lebih lagi kita nak rasa kasih dia lagi. Lebih lagi apabila tiba bulan Rabiul Awal kita terasa kasih dia dua makhluk tak ada berhenti-berhenti. Kita pergi nak cari dia dah lah. Pergi cari dia situ malaikat tepi. Tepi. Hak ni hawan ni tak boleh masuk. Hawan ni boleh masuk. Hagana. Hawan ni kasih Nabi. Ha tahu mana haya wak makhluk. Hawan ni kasih Nabi. Hagana dia tak ada wak makhluk. Lepas tu malaikat tepi hak orang wak makhluk ni. Nabi kata wak apa ummati? Ya ta innaka la tadri ma za ahdatsu ba'dak. Mu tak tahu apa mereka itu duk reka-reka setelah mana mu tinggal. Ajaran mu tak ada suruh buat ali balah ning. Ajaran Allah Subhanahu Wa Taala tak ada perintah li, tapi puak ni kita buat. Dakwa-dakwa saja, tepi dia matu. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah nak ayat kata susah kita nak sapa wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Semua puak kita tak ada kira salah khalah muda tua tina jatuh pakai ihdinas siratal mustaqim. Tetapi kok mana lagi duk jadi situ hak kita patut rusing. Situ hak patut kita duka cita. Aku duk kata sepengah orang ramai-ramai juga ihdinas siratal mustaqim. Pakok mana lagi aku duk jadi kerah perut. Duk tahu cerak-cerak dah. Kata hak ni bukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakok mana lagi duk kacau nak buat. Nak ayat kata aku kasih pada dia. Dia tak ada suruh halih kasih pasal-pasal ni. Tu. Lalu itulah gi. Sudah di pada mahsyar di tepi. Dia tepi tak boleh minum gak. Duk dahaga situ dah lah. Sehari sejarak masanya 1000 tahun duk dahaga situ lah. Nak minum tak boleh. Duk dahaga situ. Kita ni di atas dunia ni duk minum air Fanta lah boleh makhluk tak ada berhenti-berhenti. Air Fanta lagi, air lima lagi, apa lagi. Tetapi dek ni jadi dahaga juga. Sebab apa? Sebab sikit ya. Sebab kita nak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam dua bentuk. Soalnya hal keadaan kita ikhlas pada dia tanpa syirik sikit sebanyak, tak ada ria. Lepas tu beribadat dengan dia tu dengan apa dia syarak. Dalam arti kata apabila dia tak ada syarak tu, tak ada kena buat. Kadang-kadang kita jangan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita sendiri tu mari dak mengepek pada anak kita. Hak orang suruh tak buat, dia dak buat hak orang tak suruh. Walillahil masalul a'la. Deh. Hak orang suruh tak buat, dia dak buat hak orang tak suruh. Jadi letih lalu lah. Kena duk mengepek dia mokpok. Walillahil masalul a'la. Balah tu lah. Bahawa sudah di pada mahsyar belaka tu. Pakat-pakat nagi titi as-siratul mustaq. As-sirat dah lah. Jambat atas neraka saat ni. Wa imminkum illa wariduha. Semua tu pakat kena lalu belaka atas tu. Awak-awak hak lalu atas tu. Nak jadi tahu itu gambar bela-bela dah hari akhirat tu. Awak-awak hak lalu atas as-sirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu serah. Tapi masya-Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin enggak ninggi berhenti tengah jalan. Tak gi siapa su. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala as-sirat. Nabi kita berdiri di atas as-sirat. Duk nanti duk tunggu situ dengan beberapa tujuan di sisinya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nak jadi kemah saat ni tu. Tak suruh jadi hanyut ke apa tu. Yang kedua nak tolong berdoa. Sebab kita tak boleh dah katuk dah mulut kita ni. Ni hadis dalam sahih Muslim. Kita klik pada cerita saat ni dah. Cerita Abu Bakar dia kata. Apabila benda ni tubik pada bibir mulut Nabi. Kita kena percaya. Lebih lagi sahih. Hadis sahih Muslim. Ia lalu serah berhenti di tengah jalan situ. Lalu orang ni dia kata Allahumma sallim sallim. Lalu pergi. Mari orang yang kedua Allahumma sallim sallim. Dia tolong kata kepada kita selamatlah orang itu, selamatlah.
Tak senang dia. Susah hati selama mana umat dia tak boleh lalu. Lepas tu bapak sudah tu orang hak akhir pula dah di tengah jalan dia pergi sini. Dia pergi di syurga ni. Di syurga ni nama sebelum pada tu nama Al-Qantarah. Situ tu tempat hak jadi demo boleh sapa juga tak boleh sapa apa. Kita pun sapa sebagai demo juga jadi tempat hak menegak. Wasa sepengah kadang-kadang kita duk terasa kata ya tegak, ya boleh sapa walaupun heret dada pun boleh sapa tapi kita tak sel lah pasal heret dada tu dah. Kita cuba boleh gak nak laju lah habis tak ada gak laju sepengah kuda lebih kurang tak apa dah. Tak seperti mana kilat pun. Sapa di situ tu tak boleh sapa ketuk pintu syurga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah ketuk pintu syurga. Wallahu yad'u ila daris salam saat ni. Ketuk pintu syurga saat ni, malaikat hak tunggu pintu syurga dia kata siapa? Dia kata aku Muhammad. Dia kata bika umirtu an aftah. Kepada kamu aku diperintah supaya buka padamu. Kalau orang lain mari tak sadok kira lah. Situ nampak orang duk belomo mari nak berubuk dengan Nabi nak pergi ketuk pintu syurga. Nampak bayar-bayar orang perempuan. Lepas tu Nabi tanya kata, siapa dia ni? Dia kata akulah orang duk jaga anak yatim. Orang mari duk padu hak anak yatim. Mari duk dule hak anak yatim. Orang ni sebagai lambang ya nak ayat kata bukan mesti kata orang perempuan cumanya golek ke ni orang perempuan hak pasal mai hidup cara hak anak kanak-kanak ni tapi nak ayat tu lambang siapa dia orang jatuh muda tua orang tina muda tua orang jatuh kaya susah orang tina kaya susah apabila boleh peduli pada anak yatim yalah dah sama-sama pakat nak berubuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak ketuk pintu syurga saat ni. Apabila situ tu pakai masuk belaka dah masing-masing belaka dah mung gi tempat mung aku gi firdaus yang tinggi jannatul adn yang tinggi jannatul naim masing-masing lah turun amal le qada amal le ni sini ni hak sedap ni. Sedap di mana? Ya sedap kecek lah ya kaya. Hak tu rabuk di atas dunia. Rabuk atas dia mu sedap kecek dah mu kaya. Tapi kita boleh pakai rakbut tu juga hari akhirat. Tapi bukan rakbut orang panggil harta benar tak. Rakbut amal le. Rakbut keyakin ni. Aku kaya dengan yakin. Balas-balas mana ada tak ada sikit sebanyak pun aku yakin. Apabila aku bernafkah pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nascaya aku diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan situ. Situlah dia jadi kaya juga. Jadi situlah jadi kita sedap kecek juga. Seperti mana dia nak kata, ya tak apalah ya sedap kecek ya kaya. Pak kita orang susah tak boleh sedap kecek. Boleh tak ada hal ni. Hak tulah tu ya. Bahkan kadang-kadang orang hak kaya ni yang belanja sejuta tak ada ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni belanja le 10 kok. Hal kada ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala lebih kaya pada orang sejuta saat ni lagi. Tolak ke daripada hati ni. Hati yang Allah Subhanahu Wa Taala memandang pada hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dia tahu dalam ni. Situ tu pakat nak pergi melawat Nabi dah lah dah. Hak dia dah kata ikhwani saudaraku. Sahabat hari hak nak tak ada. Dia pergi di kubur Al-Baqi'. Siapa dia pergi ziarah kubur Baqi' di Madinah dah. Situ tu tahu sikit sebanyak situlah. Malah hak ni nak tadak belum pada tulis sehari dua dia pergi ziarah kubur Baqi'. Biasanya dia pergi ziarah kubur Baqi' dia kata wa inna bikum lahikun dan kami denganmu ni akan turut belakang. Tapi apabila dia tahu nak tadak tu dia kata wa ana bikum lahikun. Gitukah bahasa dia kata aku, tak ada kata kami dah lah. Wa ana bikum lahikun. Gitu sahabat gitu belakang duk tengok dia duk ketung situ tu. Dia paling ishtaqtu li ikhwani, aku rasa rindu nak jumpa saudara-saudaraku. Pak sahabat pun pakak mai duk tepuk belakang dia nak jadi wihenga sikitlah. Alasna ikhwanuka, tidakkah kami ni saudaramu? Dia kata antum ashabi. Mu ni sahabat aku, ikhwani orang mari belakangku, mari lagi akan datang, tak ada jumpa dengan aku tapi beriman dengan aku dan mereka berazam nak jumpa dengan aku nak beli walaupun secara nak beli lagi dia mau nak beli. Gitu lalu cita-cita nak jumpa dengan dia. Hak tu dia kata belum pada dia nak tak ada tu. Situlah apabila kita jadi ikhwan pada dia, saudara pada dia tu, kita jadi sungguh leh
Sungguh kita ni saudara pada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita letak diri kita, tancai kata kita ni saudara sungguh. Situ pakat-pakat nagi melawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Nagi di Jannatul Firdaus. Boleh terbuka. Kalau kita duduk bawah pun, tapi kita berhak apabila duduk dalam syurga dah, berhak nak pindah. Nak pindah lagi melawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gi siapa ketuk pintu? Ummul Mukminin Khadijah buka pintu. Kami ni puak-puak kita, rombongan kami ni, kumpulan kami ni main nak berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tak ada. Tak ada. Gi ke mana? Gi ke neraka, gi ke arah neraka. Bukan gi masuk dalam neraka tu tak. Gi ke arah neraka nak gi cara-cara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada umat dia tu duk mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, masih lagi duduk dalam api neraka. Tak sudah. Orang mukmin hak lain ni tak. Orang mukmin kalau heret kita susah duduk dalam Jannatul Firdaus tak tubik. Tapi Nabi tubik. Tubik gi ke neraka. Gi duk minta dari Allah Subhanahu wa taala, gi sujud pada Allah Subhanahu wa taala supaya sebahagian daripada umat dia tu masih lagi duduk dalam api neraka. Siapa gitu lalu dia tak sudah. Siapa gitu lalu tu lah dia tak sudah tu kita ni. Semua ni kerana masa pun hampir kata siapa yang saya nak cedek tu banyak lah, sikit sebanyak. Tapi nak ayat kata ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala di tupuk bumi ni ada bandar Al-Madinah Al-Munawwarah soya di Madinah Munawwarah. Rupa masjid bentuk orang panggil gapo ni back plan dia tu, akan dia tu balah tu di Madinatul Munawwarah so. Lepas tu tiba-tiba ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala serta tercatat dah dalam Al-Lauhul Mahfuz melalui hak kale saat ni. Kale hak Tuhan jadi dengan tangan dia saat ni tu, Tuhan dia jadi dengan tangan dia kale saat ni dia catat dalam Lauhul Mahfuz di atas tupuk bumi ni, di atas muka bumi ni ada setupuk lagi searah kah tu, iaitu Madinatus Salam Fatani di kawasan lek sana bandar tu. Lebih kurang hak nu Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak ni Madinah. Bentuk sejik balah tu di Madinah lebih kurang hak ni pun, bentuk sejik pun lebih kurang. Ada gambar situ tu saya tunjuk ni. Ni gambar sejik Al-Jami'ul Kabir, sejik hak besar di Madinatus Salam Taning yang insya-Allah taala mudah-mudahan dengan berkat Allah Subhanahu wa taala, taufik Allah Subhanahu wa taala serta kerjasama puak kita melalui doa, melalui bantu-membantu, kita buat balah ning yang memuat sejik ni 10,000 orang semaya sejik ni. Pahlek belakang ni semaya raya dua raya Idul Adha dengan Idul Fitri muat 20,000 orang. Lama dah kita duk ngaji tersedih kata nak semaya raya pada. Lepas tu kita duk kirim, duk fak pada banyak-banyak pihak dah. Dah kita tak ada nak ayat siapa-siapa, tapi duk kirim banyak-banyak pihak dah. Syekh kita pun duk kirim pada pihak banyak-banyak dah. We ada gatik go tempat orang semaya raya. We ada gatik go tempat orang semaya raya. Ni siapa dah masa lebih kurang. Dah. Bukan makna kata demo tak ada nak. Tempat lain bukan Malaysia tak ada nak tak say balah ni. Putrajaya dia tu habis cekak, Brunei hak negeri kaya habis cekak. Singapura kaya habis cekak, di mana-mana saja habis cekak dah. Tapi ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hak kale saat ni tu, Tuhan catat kata akan dijadi ni benda ni di bumi taning. Apabila balah tu saya main nak seru seperti mana Allah Subhanahu wa taala berseru saat ni, wallahu yad'u ila daris salam. Marilah kita bersama saat ni kita bantu sikit sebanyak tanah wakaf di Madinatus Salam, hanya cedek. Untuk siapa? Untuk siapa yang di wayahdi mayyasha. Untuk siapa saja hak Tuhan wi taufik hidayah pada dia. Sebab apabila kita lepas daripada pitu saat ni, lepas daripada qantarah, awal-awal sekali kita bertapak di pintu syurga dengan tapak kaki hak kanan kita ni, awal-awal hak kita kata alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ni ucapan pertama penghuni syurga. Apabila ia bertapak, alhamdulillah
yang mana dia hidayat pada aku, kalaulah dia tak ada hidayat, tak sedok kecek besarlah. Ni ucapan orang pertama, awal-awal sekali hak dia masuk. Adapun orang duk jaga itu ni, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang hak sambut ni, kita tak ada jawab salah dah. Dia bergaduh dengan gembira saat ni, bergaduh dengan kita serenok boleh sapat sini. Tu bukan main, duk 1000 tahun duk di tanah padai tu. Duk jumpa panas di tanah padai tu, peluh ratik habis gamuk. Tapi alhamdulillah, orang hati dia terikat dengan masjid duk dibayar al-arsh. Alhamdulillah. Orang yang sedekah dengan kanan, hal kadang kiri tak tahu, alhamdulillah duk dibayar al-arsh. Tapi walau bagaimanapun 1000 tahun duk di tanah padai tu, tapak sini tu tak ada nak jawab dah salah. Malaikat dia kata salamun alaikum tibtum. Alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna. Nak kata serenok doa. Serenok kata bukan duk benda main-main. Tak sadar kecek besarlah, bukan harta, bukan ilmu, bukan gapo nak boleh. Kalau bukan taufik dan hidayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hak dok jadi soal hari ni. Adakah kita boleh nak sebut dak balah tu? Hak tu hak bimeh. Memanglah orang boleh masuk bertapak hak kanan saat ni boleh sebut, tapi kita ni ada dak di ramai-ramai bersama-sama mereka hak sebut balah tu dak? Insya-Allah. Jawab. Kita pakat kata insya-Allah. Insya-Allah itulah yang dikasihi sekalian. Saya minta izin daripada syekh kita, nama nak kecek oleh kerana saya ni salah satu kamakan hak wakaf nak atas tapak seperti mana Baitullah betul selinga Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Begitulah juga kita ambil setapak di Madinatus Salam, betul seling syurga insya-Allah taala dengan setapak. Setapak ni merangkumi harga tanah, tambang, perak penti, patut gapo hak sikit sebanyak jalan pahit, jalan api, gapo dalam satu taramik ni, semua dalam tu harga masuk setapak, dalam harganya 900 kop. 800 rai. Jadi 800 rai ni bagi siapa yang dihidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah. Lepas tu 900 kok ni kita tak usah susah hatilah. Kita kata kita nak, aku nak setapak, aku setapak, isteri ku setapak, makku hak meninggal dunia setapak, ayahku hak meninggal dunia hak setapak. Lepas tu kita kira lah mana. Nak 900 lalu pun tak apa. Nak jadi 2 nguat 300 pun tak apa. Nak jadi 10 nguat. Dah 10 kok ke berapa gini 60 nguat pun tak ada gapo. Pentingnya aku boleh juga setapak. Sebab gapo? Demo kaya boleh masuk syurga. Lepas tu aku seperti mana sahabat dia kata, aku nak masuk syurga dengan kecok aku. Sakit dia. Dah. Lepas tu Nabi kata mu tak boleh masuk syurga. Orang tak masuk syurga dengan orang panggil orang kecok ni. Oh ya puasa sebelah Kediri ya kecok nak kan. Tapi ya azan nak masuk syurga dengan kecok dia. Kita berazan kata aku nak masuk syurga dengan aku susah tapi aku yakin pada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yakin kata dua malaikat saat ni tiap-tiap pagi. Aku yakin dengan tiap-tiap malaikat tiap-tiap pagi saat ni dia kata Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Siapa dia beri tu Tuhan akan ganti. Lebih lagi sekali hak ni hak akhir dah saya nak khitam hari ni. Boleh jadi lagi akan datang agak susah lah nak boleh jumpa dengan saya ni kecuali melalui ruangnya Al-Alimur Rabbani. Siapa dia dengar Al-Alimur Rabbani berkuih hak saya lah. Jadi nak ayat kata kita semua ni nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak gitu. Hak tercapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala siapa dia? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka itu orang yang dulu-dulu di kalangan orang muhajirin wal ansar. Mereka itu yang dapat keredaan Allah Subhanahu. Lepas tu orang yang belakang-belakang ni wallazina tabauhum bi ihsan, dan mereka yang sahuti mereka itu hal kada ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah redha atas mereka dan mereka telah redha atas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ayat kata kita ni apabila ditaufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sikit sebanyak dengan kita ada mempunyai harta benda kita ni, kita boleh sahut rancangan ning-ning, kita dicalon oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam lingkungan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.